Saya nak bawa berita bahawa Muhyiddin Yassin telah dipanggil oleh SPRM untuk memberi kerjasama dalam satu siasatan yang dibuat oleh SPRM berkenaan dengan dana 300 juta yang diperolehi oleh Bersatu sepanjang tempoh 2021 dan 2020 sewaktu menjadi kerajaan. Parti Bersatu mendapat satu jumlah yang agak besar di dalam, orang kata apa, di dalam sewaktu 2 tahun menjadi kerajaan. Okay, kita baca dulu berita. Terkini, SPRM telah panggil Muhyiddin. Presiden Bersatu PPBM Tan Sri Muhyiddin Yassin Mahyadin Yassin telah memberi keterangan dalam Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Perkara itu disahkan sumber ketika dihubungi Astro Awani. Muhyiddin dipanggil dipercayai bagi memberi keterangan berhubung siasatan wang 300 juta disyaki diterima parti itu daripada dana di bawah pakej rangsangan ekonomi ke-19. Okay. Yang ni semalam, yang semalam tu 2 hari lepas. SPRM akan panggil Muhyiddin berkaitan dana Bersatu menurut laporan. Bekas Perdana Menteri itu dilaporkan akan dipanggil memberi keterangan berhubung dakwaan dana politik 300 juta yang dikatakan diterima Bersatu daripada kontraktor. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin dijangka dipanggil Suruhanjaya Pilihan Raya dan telah pun dipanggil dan telah memberi keterangan. Bagi yang siapa yang tak tahu cerita ni, saya ulang sedikit lagi. Bersatu telah membuat satu audit report akibat daripada dakwaan bahawa Bersatu terkait dengan bajet 600 bilion sewaktu COVID dahulu. Sewaktu COVID, sewaktu negara darurat, Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu telah mengeluarkan ataupun mengeluarkan satu bajet khas bernilai 600 bilion. Dikatakan 600 bilion itu adalah nilaian bajet yang telah diluluskan oleh kerajaan. Kemudian Anwar berkata bahawa terdapat salah laku dalam 600 bilion. Kemudian orang-orang PN pun kata, maksudnya kau kata bahawa sekarang ini PN songlap 600 bilion lah. dia macam tu lah, tuan-tuan, saya kata tadi. Orang cakap lain, dia faham lain. Anwar kata ada discrepancies, kepincangan yang berlaku dalam bajet 600 bilion itu. Okay? Dalam 600 bilion. Dia bukan kata 600 bilion, dalam. Lepas tu adalah orang kata, nanti dia maksudnya dia bagi diskaun daripada 600 tiba-tiba jadi 90 bilion. Daripada 600 bilion itu rupanya 180, bukan rupanya, kita pun tahu, 180 bilion duit KWSP. Balance itu duit orang kata meritorium. So tinggal yang betul-betul kontrak 92.5 bilion or something like that, saya tak ingat. Tapi 90 bilion lebih. So siasatan berlaku dalam yang kontrak. Ialah meritorium dan siasat apa? Tak ada kena-mengena dengan pemberian kerajaan. Sama juga KWSP, tak ada kena-mengena pemberian kerajaan. So disiasat 90 bilion itu. Oh, daripada 600 bilion maksudnya bukan 600 bilion lah. Itu saya kata tadi. Lain kita cerita, lain dia faham. Kita kata dalam 900 bilion itu, 600 bilion itu. Oh, 90 bilion songlap. Kita tak pernah kata pun 90 bilion songlap. Ada kaitan. Daripada 90 bilion tu ada. Macam juga kita cerita 1MDB ada 40 bilion hutang. SRC tu baru 250 juta. Kalau kita compare 40 bilion dengan 250 juta tu kecil, 250 juta tu. Tapi kenapa Najib masuk 12 tahun juga? Dia bukan kuantum dia, dia perbuatan. Dia bukan jumlah, tapi perbuatan dia. So, kita tengok tuan-tuan. Rupa-rupanya dikatakan, bukan rupa-rupanya, dikatakan ada kontraktor-kontraktor yang menerima kontrak sewaktu PKP tempoh hari dan juga selepasnya, dikatakan memberi memberi dana kepada Perikatan Nasional untuk menghadapi pilihan raya. Ditangkaplah seorang menantu kepada pemimpin tertinggi Bersatu. Dia mendedahkan bahawa dia menjadi orang tengah kepada kontraktor-kontraktor ni mendapatkan projek. Dan di antara projeknya adalah projek tebatan banjir di bawah Tuan Ibrahim Tuan Man, dikatakan. Ini berita melaporkan. Antara. So akhirnya bila disiasat, kita kata ada. So Bersatu pun keluarlah audit report akaun Bersatu tahun 2020 dan 2021. Bila kita baca akaun tersebut, terkejutnya kita tuan-tuan. Ni akaun dia. .
Dengar tak? Hello? Ni akaun dia. Akaun Bersatu. Daripada akaun ini, dia kata daripada 90 bilion itu, dikaitkan lebih kurang dalam 4 bilion. 4 bilion yang ada berkaitan dengan jumlah kontrak-kontrak tertentu. Dan daripada 4 bilion itu, dikatakan bahawa, terdapat transaksi pelik ke dalam akaun Bersatu. Kenapa transaksi itu pelik, tuan-tuan? Kerana sekitar tahun 2020 dan 2021, sebagaimana yang saya highlightkan dekat sini, Bersatu menerima 257 lebih juta daripada penajaan dan derma sahaja. Bagi sebuah parti yang tertubuh pada tahun 2017, 3 tahun kemudian 2020 menerima 108 juta dan kemudian tahun seterusnya 147 juta, membawa total 277 juta, adalah sesuatu yang raising the eyebrows, menimbulkan kepelikan. Kita bukan kata dia rasuah, tetapi menimbulkan kepelikan. Daripada mana datang duit tersebut? Jumlah ahlinya menurut laporan ini juga hanya sekitar 500,000. Tiba-tiba 2 tahun dia menjadi kerajaan, 2020, 2021, menerima 277 juta, tidak termasuk 2022. 2022 tak ada audit lagi, belum habis lagi. Maksudnya belum dapat lagi audit. Kita baru tengok 2 tahun dah ada 257 juta. So adakah itu duit rasuah? Kita tak boleh assume macam tu, kita tak boleh kata macam tu. Tetapi dalam masa yang sama menimbulkan persoalan. Jadi itu yang di mana Muhyiddin dipanggil, ramai pemimpin dipanggil untuk menjawab persoalan daripada mana datangnya penajaan dan derma ini. Siapa yang bagi? Siapakah penaja? Sebab dalam audit tidak dinyatakan list of penderma-penderma. Penaja-penaja itu tidak ada. Dan kita kena ingat 2020 zaman di mana pada waktu itu PKP negara tutup. Majority of the time negara kita tutup 2021. Sama ada kita PKP ataupun kita darurat. Tiba-tiba sebuah parti boleh menerima 257 juta. Tak pelik lah, pelik. Pelik, tuan-tuan. Ini bukan masa pilihan raya. Alah, kalau berani PKR bentang lah masa pilihan raya, memanglah. Ini bukan pilihan raya. Ini bukan 2022 punya akaun. Ini sebelum pilihan raya. Kita tak tengok pilihan raya lagi berapa. Dan dia punya tahun 2021, iklan dia saja. Iklan saja, tuan. Iklan 7 juta. Kalau kita tengok 2019, pendapatan PKR 2019, masa dia jadi kerajaan, pendapatan dia 7 juta. Ini iklan dia 7 juta, tuan-tuan. Tak, dia menimbulkan persoalan lah. Bukan masa iklan tu, tetapi daripada mana datang jumlah ini? Maka siasatan dilakukan. Anwar Ibrahim, bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata sabar. Ada orang kata, kalau macam tu tangkaplah. Sabar. Dulu nak tangkap Najib tu pun bertahun. 1MDB didedahkan 2011. Bila kita jadi kerajaan 2018, siasatan itu berlaku sejak 2015. Cuma masa tu ialah ada campur tangan. Ingat tak dulu ada SPRM kata tak ada lah, PAS berpuas hati lah, tak jadi. Bila kita jadi kerajaan, baru kita dapat buka dokumen satu persatu. Tak risau dia, tuan-tuan. Risau. Sebab dia expect dengan jumlah belanja yang segitu besar, PRU ni dia menang besar. Tapi tak sangka dia orang tak boleh menang. Itu yang berlaku. Dia orang tak sangka dia orang tak boleh menang, tuan-tuan. Pakatan Harapan boleh dapat lebih daripada mereka. Itu yang dia orang tak sangka. Jadi kalau kita cerita hoi sekarang ni, tuan-tuan, dia duk kutuk kan UMNO kan. Sekarang ni hoi balik pada siapa? So sabar kan. Ada nanti yang kena. Sabar. Jangan tak sabar. Jadi balik pada cerita, Abah telah dipanggil SPRM. Dia tak adalah ditangkap, tak ada. Tapi untuk nak memberi penerangan lah, keterangan akan akaun-akaun yang berlaku di dalam ataupun yang ada sekarang ini berlaku dalam Bersatu.